أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 6 baris 3 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Mufti Jamaluddin Al-Banjari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, berubah sebab rauh, yakni terukup dengan bau bangkai yang berhamburan dengan air, maka air itu suci menyucikan jua hukumnya. Jadi ada perbahasan yang seterusnya, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan air berubah dan ada hukumnya yang tersendiri. Ni sekarang ni yang ketiga, dia kata ketiganya berubah sebab rauh. Apa itu rauh? Rauh tu asal dia ialah bau lah. Kemudian rauh tu apa? Yakni terukup. Terukup ni makna tertutup dengan bau bangkai yang berhamburan. Yang berhamburan ni maksudnya yang berselera ataupun yang meresap dengan air. Jadi contoh dia, bangkai lembu mati. Bangkai lembu mati di tepi kolah kita. Kita ada rumah, ada kolah sendiri. Kolah mandi ke, kolah wuduk ke, ikutlah. Lepas tu lembu tu mati 2 ekor contohnya. Jadi bangkai kawan tu. Lepas tu kita pun taklah bersihkan lagi bangkai tu. Lembu tu kita biarkan saja. Biar seminggu situ bau dalam kolah tu. Air dalam kolah tu. Air dalam kolah pun macam busuk bangkai. Tu. Sebab apa? Sebab dia tu ada bangkai di sebelah dia. Bangkai itu tidak diurus, maka bangkai itu menyebabkan busuk dia itu menyebabkan air yang sebelah dia di kolah tu pun busuk juga. Maka bila begitu, adakah kita boleh untuk berwuduk dengan air itu? Ataupun boleh gedak kita mandi wajib dengan air itu? Maka jawab dia, maka air itu suci menyucikan jua hukumnya hukum air. Sebab apa suci? Sebab bukan jatuh najis atau bangkai dalam air itu. Ini kesan bau saja. Kesan bau daripada bangkai binatang yang mati di sebelah kolah. Jadi itu tak beri kesan kepada hukum air. Jadi hukum air tetap suci dan menyucikan. Bila kata suci, makna air itu tidak najis. Boleh kita sentuh, boleh kita jamah, boleh kita minum. Kemudian menyucikan makna boleh mengangkatkan najis. Jadi kalau air tersebut tidak menyucikan, maka kita tidak boleh berwuduk dengan dia. Kita tidak boleh mandi wajib dengan dia. Jadi bau najis tadi, bau bangkai, kesan daripada bau bangkai tepi kolah tadi tidak beri kesan pada hukum air. Air tadi tetap suci menyucikan juga.
Kemudian dan air yang makruh. Dan air yang makruh, memakai air itu 3 perkara. Sekarang ni nak bahas pula berkaitan dengan air yang makruh digunakan. Air tersebut tidak haram. Bukan air nak kata air itu haram, bukan nak kata air itu makruh. Air itu makruh bila diguna. Maknanya kalau tak guna tak makruh lah. Air itu ada di tepi kolah kita, di dalam rumah kita. Hukumnya tak ada apa. Bila pakai dia tu, baru hukum dia makruh. Apa dia 3 tu? Pertama, air yang sangat hangat, panas lajak. Sebab apa makruh? Sebab bila kita nanti wuduk dengan air yang sangat panas, ataupun mandi junub dengan air yang sangat panas, maka air tersebut tidak rata ke seluruh anggota badan. Air tersebut kita rasa macam cepat-cepat nak basuh muka pun tak habis. Sebab apa? Sebab hangat. Jadi sunatnya bila air tersebut hangat, sunat tunggu sejuk dulu. Contoh air baik, air tengah hari buka panas. Jadi waktu pertama kali buka pilih tu tak payah lagi kita basuh muka. Bagi sejuk dulu. Buka sekejap 5-10 saat, sejuk dah balik. Ini kalau kali pertama buka tu panas dah, kita pun basuh muka selalu untuk wudu. Jadi makruh lah. Jadi tak rata boleh jadi tidak rata anggota basuhan wudu kita. Jadi kalau tak rata sungguh, maka wudu kita tidak sah. Dan kalau rata pun hukumnya makruh. Jadi pahala kurang lah. Wudu tu dapat dah pahala. Lepas tu bila kita guna pula air yang makruh, maka kurang pahala. Kedua, air yang sangat sejuk, sama juga. Pi Atlantika ke? Air dia air beku, air salji. Jadi kita pun ambil air salji tu, kita tunggu sekejap sampai cair, sampai jadi air. Lepas tu kita pun basuh muka. Sejuk sangat tu, kita pun basuh muka pun tak boleh juga. Makruh juga sebab boleh jadi basuhan tidak rata. Dan kalau basuhan tidak rata sungguh, maka hukum dia ialah tak sah lah wuduk tu. Dan kalau rata sekalipun, maka penggunaan air tersebut hukum dia makruh. Maka yang perlu dibuatnya ialah kita panaskan air itu. Ini mungkin tak berlaku kat kita lah. Kita ni sejuk-sejuk pun sejuk lega. Bukan sejuk menyakitkan. Ini kalau sejuk menyakitkan tu kena panas air lah. Sejuk telajuk sampai kena pakai kut dan sebagainya. Kita Malaysia tak ada macam itu. Sejuk-sejuk pun habis-habis tahi, hujan lah. Ketiganya, air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat. Ini dia panggil air musyammas. Air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat. Syarat air musyammah ni ada beberapa. Pertamanya ialah air tersebut diletakkan di bekas seperti besi. Seperti apa? Seperti besi. Kalau plastik tak kira. Benda yang boleh ditukul. Seperti besi lah. Yang kedua, panasnya itu berada di negeri panas. Jadi Malaysia bukan dikategorikan sebagai negeri panas. Jadi Malaysia tidak akan ada air musyammas. Panas lagu mana pun dia tidak ada air musyammas. Air musyammah biasanya ada di negeri panas, di Mesir ke, tu panas sungguh lah. 40 lebih darjah. Kita tak sampai situ. Kita habis-habis pun 30 lebih ya. Tu 30 lebih sikit. Tu pun panas dah. Dia sampai 40 lebih, 48 ke. Tu panas betul tu. Lepas tu air musyammah tu pula tidak disejukkan. Tidak disejukkan. Maka tu hukumnya makruh. Tapi kalau air panas tersebut berada pada negeri yang bukan negeri panas macam kita ni, tak makruh lah, tak jadi air musyammah lah. Maka sebab makruh memakai air yang sangat hangat dan sangat sejuk itu kerana memberi kesakitan pada badan. Sakit pada badan. Sejuk sangat pun sakit juga. Panas lajak pun sakit juga. Sakit berlaku. Sakit jenis sejuk ada, sakit jenis panas ada. Kalau hak jenis panas tu boleh jadi penyakit pula, kulit rosak dan sebagainya. Jadi itu makruh lah. Tapi kalau sudah yakin kata benda tersebut boleh jadi mudarat pada anggota badan kita, hukum dia haram.
Ni asal makruh ni kalau tak tahu. Kalau tahu dah benda tu boleh mudaratkan badan kita sampai dapat penyakit, hukum dia haram lah guna. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada makruh memakai air agahar. Dan tiada makruh memakai air agahar, hangat air agahar ni sederhana. Tak sejuk dan tak panas. Tu tak makruh. Sejuk pun tidak, panas pun tidak. Biasa-biasalah, normal. Agahar tu bahasa dia. Sederhana. Tu tak ada masalah. Jadi kita nak guna untuk mandi junub ke, untuk wuduk ke, basuh apa-apa kat anggota badan kita, guna air yang biasa. Air suang, air biasa. Tidak panas sangat, tidak sejuk sangat. Tu. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, agahar, hangatnya hangat air dan sejuknya sejuk air. Nokta. Dan sebab makruh memakai air yang tercemar itu, kerana kata tabib, kata doktor, bahawa ia air yang tercemar tu mempusakai sopok. Air yang tercemar sini ialah kena pada air musyammah tadi. Jadi air musyammah dimakruhkan untuk guna kerana ada pesanan daripada puak perubatan yang kata kalau guna tu boleh menyebabkan penyakit sopok. Jadi itu makruh guna. Tapi kalau memang sudah pasti dia itu akan terkena penyakit sopok, mudarat badan dia, itu haram. Jadi maknanya syarak kita pun ambil kira berkaitan dengan perubatan. Jadi masing-masing ada bidang dia. Perubatan dengan bidang dia, pengajian Islam ataupun fiqh kita ni, agama kita ni, dengan pengajian agama dia, bidang dia. Jadi hukum fiqh ni tidak akan boleh hukum melainkan dengan ada orang lain dalam bidang ni yang turut masuk campur kalau berkaitan dengan hukum selain daripada apa yang disebutkan dalam syarak. Contoh-contoh kontemporari sekarang ni, benda-benda baru membabitkan bidang lain, maka tu mereka kena tanya bidang tu dulu untuk tetapkan hukum. Jadi bukan suka-suka kata ni haram, hak ni makruh, tak ada. Tu. Apa-apa saja benda yang berkaitan dengan kesihatan, tu mereka tidak akan hukum dulu, melainkan dia akan dengar perubatan cakap apa. Kalau perubatan cakap gini, dia rasa mengikut penerangan doktor tu, ini terjumuh ke arah yang haram. Tu. Jadi Tok Bekoh ni dia bukan reti belakang, dia berhajat kepada bidang lain untuk dia tahu hukum. Penjelasan bagaimana cara berinteraksi dengan bank. Dia tanya juga ahli bank. Macam mana jual beli dia, macam mana hutang dengan bank lagu mana, halal ke haram, ada riba, ada bunga ke tak. Baru dia hukum. Ni jual beli gini, hukum dia ada riba. Contoh. Bukan main tetap gitu ya. Bank riba. Asal bank ni riba. Belum tentu gitu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka air yang tercemar itu jadi makruh memakai air tercemar tu dengan 4 syarat. Dia tafsir dah. Senang, kita pun tak payah nak pakai, kita tak payah tegang banyak, dia tegang dah. Pertama, jika ada air itu tercemar pada negeri yang sangat hangat, seperti negeri Mekah. Mekah, Madinah, Mesir, belah Afrika tu, tu panas sungguh. Kalau kita pergi umrah biasanya musim sejuk sangat. Kalau pergi musim panas betul lah. Musim haji contohnya, panas betul tu. Kalau tiup angin tu, sakit pipi belakang. Apa? Panas. Tu. Jadi air kalau terjemur di negeri mereka, tamanya letak di atas bekas besi macam kita kata tadi, saya pun dia akan sebut lah kot. Lepas tu di ruang terbuka pula, di bawah matahari, maka jadilah air itu air tercemur, panas sangat. Itu pun pakai dia. Tu bahaya. Tu air musyammas. Kedua, jika ada air itu tercemar di dalam bejana yang kena tukul, yang boleh kena tukul, seperti besi atau tembaga atau barang sebagainya. Itu syarat kedua. Jadi kalau dia buh dalam plastik, tak jadi plastik pecah, tak boleh kena tukul. Tu. Air panas dah dia letak dalam plastik, tu tak jadi air musyammas.
walaupun panah, tapi dia tak jadi air musyammah lah. Walaupun begitu dia termasuk dalam larangan makruh yang pertama tadi, iaitu air yang sangat hangat. Hak tu pun tak boleh juga. Nisbah hak tu tak boleh lah. Tapi nak panggil musyammah, tak panggil musyammah kerana tak cukup syarat. Dan sebagainya, lain daripada berjana emas dan perak. Kalau guna berjana emas, contohnya dia beli jana emas, dia beli kolah daripada emas. Kaya kan. Dia pun letak air, jemur di hadapan rumah kat Mekah. Panah. Lepas tu panah tu air tu jadi musyammah, tak jadi musyammah. Sebab apa? Berjana dia tu emas. Dari sudut hukum memang haram jana emas ni. Tapi itu di perbahasan lain. Ini perbahasan berkaitan dengan air. Kalau perbahasan berkaitan berjana, memang tak boleh lah kita ambil berjana emas jadi jadi berjana, hukum dia haram. Tapi nisbah sekarang ni kita duk bahas berkaitan dengan air. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, daripada mana perak dan kayu dan batu dan tanah. Hak ni semua tidak dikatakan air musyammas. Kalau diletakkan dalam kolah yang diperbuat bertanah ke, daripada batu ke, kayu ke, simen ke, tu semua tak kena lah. Tapi kalau tembikar, besi, tu kena. Tu syarat kedua. Ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia. Ni syarat ketiga. Yang kata makruh tu, dia pakai untuk badan, sama ada wuduk atau mandi. Sama ada wuduk tu, sama ada mandi itu mandi junub ataupun bukan, semata-mata guna air lah. Hukum dia makruh. Ini air musyammah tadi tu. Jikalau pada memandikan mayat atau kuda atau terpakai pada yang sopok sekalipun. Walaupun kita guna air musyammah tadi untuk memandikan mayat, bukan untuk kita, untuk mayat. Mayat pun ada badan juga. Jadi dia pun terasa juga seperti kita terasa. Dia pun ada perasaan juga, nampak macam mati gitu. Sebab tu kita wajib menjaga aurat dia waktu mandi mayat. Bukan main telanjang itu dah. Ada tata susila dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata tadi mayat ataupun kuda. Kuda binatang juga, kena pada badan binatang. Itu menyiksakan binatang. Kuda tu contoh ya. Kuda ke lembu ke kambing ke mana-mana, tak boleh. Tapi kalau pada pakaian kita boleh. Pakaian tak ada masalah. Kita nak cuci baju dengan air musyammas, tak ada masalah. Sebab dia bukan badan. Dia bukannya binatang, dia bukannya badan orang lain, dia tu pakaian saja. Tu tak apa. Dan betul ni, kuda atau terpakai pada yang sopok sekalipun. Terpakai pada yang sopok, dia tu penyakit sopok dah, dia pergi pakai pula, tak boleh juga. Sebab takut orang kata gini, dia dah penyakit sopok dah, biarlah pakai, bukannya menjadi sembuh pun. Tetap tidak boleh juga, walaupun dia sudah menjadi penyakit sopok sekalipun. Jadi dia pakai juga, hukum dia makruh walaupun telah sopok sebelum tu. Apatah lagi orang yang tidak sopok lah. Orang yang tidak sopok lagilah dia tu makruh pakai. Habis. Keempatnya, jika terpakai tercemar pada ketika hangat air jua. Ni air musyammah tadi hukum dia makruh kalau pakai ketika panah. Tapi kalau kita sejukkan, kita letak tiah ke contohnya, kita jemur kat Mekah luar rumah tu, di dalam bejana besi, panas lah air tu, kita pun masuk dalam tiah. Lebih kurang 5 liter. Lepas tu lepas sejuk tu kita pun ambil. Lepas sejuk sikit, taklah sejuk sangat, sejuk sikit lah, kita pun ambil balik, berwudu, tak apa. Mandi wajib, mandi biasa, tak ada masalah. Sebab hilang hukum makruh tu sebab sudah sejuk. Kerana makruh tu masih ada sebab dia panah. Jadi kalau panah tu hilang, maka hukum makruh tu pun hilang. Tu. Adapun jika terpakai ia air pada ketika hangat air, tetapi terpakai pada membasuh kain atau barang sebagainya, maka tiadalah makruh memakai air basuh mesin. Contoh nak jimat air. Dia malah nak pakai air, nak bayar air, dia ambil pun air musyammas yang dijemur dulu.
Dia pun ambil untuk basuh air dalam mesin. Tak apa. Sebab kain tu bukan badan. Kain tu bukan badan binatang, bukan badan manusia, bukan badan orang lain dan bukan badan kita. Jadi untuk digunakan ke atas badan saja tidak boleh. Dan demikian lagi makruh memakai air yang dimurkai atas kaum yang mempunyai kaum. Jadi ada juga air dalam kalangan kaum yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut contohnya. Biasa tak ada lah kat Malaysia ni, dan negara Arab sana lah. Ada telaga-telaga tertentu yang punya kaum-kaum tertentu yang menderhakai Rasul. Jadi kita guna air dia tu, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Tak payah guna air dia lah. Contoh ada telaga kaum Nabi Saleh contohnya. Kaum Nabi Saleh ingkar Nabi Saleh, derhaka dengan Nabi Saleh alaihi salam. Maka dia kita pergi di negara Arab tu, kita pun guna air dia, hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab tu air yang mana telah dimurkai Allah Ta'ala atas kaum tu, dan air tersebut milik kaum tersebut ketika itu, maka hukum dia makruh kita guna. Tu. Walaupun dia pun tak ada dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan makruh pula memakai tanah kaum tadi, kaum yang dilaknat. Guna tanah untuk apa? Untuk tayamum, debu tanah yang suci. Jadi tayamum ni untuk ganti wuduk dan ganti mandi. Kalau tak ada air ataupun ada air tapi kita tak boleh pakai. Tak boleh pakai itu sebab apa? Banyak sebab lah. Ada sebab sejuk sangat ke, sebab sakit ke, sebab tak ada air ke. Kita pun guna tanah. Jadi kalau kita guna tanah kaum yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala tadi, hukumnya makruh. Tapi kalau guna juga sah lah, tapi makruh. Dia sah ni hukum wad'i. Makruh haram ni hukum taklifi. Dia benda lain-lain. Ada kalanya haram serta sah, ada kalanya haram serta tidak sah. Tu. Contoh haram serta sah, kita curi air orang, kita ambil wuduk dengan dia. Itu haram. Haram nisbah curi, sah nisbah wuduk. Kalau haram dan tidak sah pula, ialah contoh isteri tu dia puasa tanpa keizinan suami. Tu haram lagi tak sah. Tu. Puasa sunat contohnya, dia tak bagi tahu suami dia, izin suami dia, maka hukum dia tidak sah lagi pula haram. Tu. Dan makruh pula memakai tanah kaum tadi akan tayamum, iaitu mana kaum tadi tu? Air negeri kaum Samud. Samud ni kaum Nabi Saleh. Pergi cek lah dekat Syekh Google tu, pergi tekan kaum Samud di negara mana. Tu. Kaum Samud Nabi Saleh ni negara mana? Jordan ke mana ke, tengok lah. Lepas tu kalau ada peluang pergi sana, pergi tengok. Tu. Tapi tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ni, bila kita lalu cepat-cepat kena lalu, jangan buat lambat. Tempat yang telah dibala Allah Ta'ala, tempat yang diturunkan bala Allah Ta'ala ni, bukannya ambil gambar. Dia lalu dengan cepat, tak payah singgah sangat lah, lalu saja, cepat-cepat lalu. Ni rasa masa macam tahajud, dia pun tengok lama, relax. Waktu nak ziarah tu contohnya, maka kalau tempat-tempat yang dimurkai Allah Ta'ala tu, cepat-cepat kena lalu, jangan lambat-lambatkan. Dan air negeri kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum dia tu maksiat yang paling nyatanya ialah liwat. Laki sama laki suka. Maka Allah Subhanahu wa taala menterbalikkan dunia ni, maka tenggelamlah semua kaum Nabi Lut alaihi salam. Terbalik dunia. Maka dia panggil laut mati tu, laut mati tu. Situ kena lalu cepat, tak boleh guna. Tak boleh guna pula, tak boleh buat santai-santai kat situ. Situ tempat yang perlu segera untuk lalu. Dan air dia pun ketika tu, kalau kita nak guna, hukum dia adalah makruh. Dan air telaga Barhud, air telaga Barhud ni air telaga yang ada di negeri Yaman, iaitu diletakkan ruh-ruh yang berdosa kat situ. Ni ada cerita lah.
Seorang ulama berkaitan dengan Telaga Barahut ni, dia dengar sahabat dia memanggil-manggil namanya Telaga Barahut. Dia ingat dia orang soleh, rupanya dia di kalangan orang ahli neraka. Ini Telaga Barahut ialah telaga di mana roh-roh orang yang berdosa dicampur di situ. Dia berada di Yaman. Cuma kat mana tu kena pergi jalan lah. Yang musafir lah sikit. Dan air bumi Babil. Dan air bumi Babil ni di negeri Iraq. Satu kampung di negeri Iraq. Ababil. Tu. Dan air telaga Zarwan. Air telaga Zarwan ni di Madinah. Jadi ini semua telaga-telaga tempat-tempat air yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah jumlah air yang makruh memakai air itu ada 8 perkara. Kira sendirilah pada tadi tu. Semua tu 8 benda yang makruh digunakan air. Bukan haram, makruh. Makruh ni maksudnya kalau kita tinggal kerana Allah dapat pahala, tapi kalau kita guna tak dapat dosa. Tu. Jadi makruh ni kalau kita nak dapat pahala, kena niat qasad tinggal. Aku tak buat ni kerana Allah Ta'ala, baru dapat pahala. Tapi kalau tak ada qasad apa-apa, tak dapat pahala. Ataupun tinggal tapi bukan kerana Allah Ta'ala, kerana orang tak buat. Jadi dia pun tak dapat pahala. Tu kalau tinggal benda makruh. Sama tinggal benda haram. Tinggal benda haram itu kalau contoh kita ada peluang untuk buat benda haram, lepas tu kita elok, kita qasad untuk elok benda haram kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau qasad elok, tak membuat benda haram tersebut kerana manusia, kerana benda lain, maka tak dapat pahala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan air musta'mal itu iaitu air musta'mal, air yang sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Mari air musta'mal pula. Musta'mal daripada perkataan ista'mala yasta'milu isti'malan wa huwa musta'milun wa dhaka musta'malun. Musta'mal. Musta'mal ni bahasa Arab. Jadi bahasa Melayunya maksud dia air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan untuk apa? Digunakan untuk 2 benda. Pertamanya menghilangkan najis. Jadi contohnya kita kecing, bukan kita lah kucing kencing di laman rumah kita. Dia pun kecincang gitu. Maka adalah kecing tu. Maka macam mana kita nak bersihkan? Mula-mula kita kena bersihkan air najis dulu. Jadi kita ambil lah tisu ke lak tu. Jangan terus jiru air. Kalau terus jiru air lagi bertambah najis tu. Tak selesai masalah. Jadi kita lak dulu najis tersebut. Tak sama ada tisu ke, kain buruk ke, ikutlah. Sampailah tak ada kecil tu. Buatlah macam mana pun, sampailah tak ada air najis kecil tu. Maka tinggal lantas aja. Jadi tempat tu tak basuh lagi tu. Jadi kita pun jiruskan air. Jiruskan air kadar najis tu. Tak payahlah cocok paip. ambil gelas ke, ambil cawan ke, isi air, lepas tu kita tuang kadar sekitar najis kucing kecil tadi. Jadi kita pun gonyo tak ada apa. Bau pun tak ada dah. Rasa pun tak ada dah. Warna kecil pun tak ada dah. Bersih memang tak ada apa. Maka air itu air musta'mal. Sebab apa? Air yang sudah digunakan untuk membersihkan najis. Itu air musta'mal. Tapi kalau tuan-tuan dia tu kucing kecil, tapi dia tu tak lak lagi. Dia tak lak kecil dia pergi jiru hari tu. Jiru air makin bertambah air tu dengan kecil-kecil sekali. Maka hak tu air yang kita tuang tu bila kena kecil tadi mutanajis. Bila mutanajis kena lak balik. Asalnya besar gini je, jadi besar gini lah sebab kita tambah air. Jadi air tersebut air mutanajis. Bila air mutanajis, jadi najis lantai kita bertambah najis lagi tu. Kena ambil lap pula lagi. Jadi untuk elakkan jadi air tersebut mutanajis, maka kita kena hilangkan air najis dulu. Jadi kencing kucing tadi kita lap dulu sampai kering, sampai tak ada apa dah.
Kita tengok mu tak ada apa dah, kuning-kuning mu tak ada dah, lak habis dah, licin, baru tuang air. Tuang air, kita pun gonyok segi, tak ada apa. Bau tak ada, rasa tak ada, warna tak ada. Sah dah, hari suci. Tapi air tersebut tidak menyucikan. Dia panggil musta'mal. Tu kalau menyucikan najis. Sama lah najis tu, najis mughalladhah ke, mukhaffafah ke, mutawassithah ke, sama. Cuma mughalladhah tu 7 kali lah. Salah satu daripadanya campur dengan debu tanah. Tu lain lah pula. Tu isu mughalladhah. Lepas tu yang kedua pula jadi musta'mal ialah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil di sini ialah hadas yang membatalkan wudu. Hadas besar ialah hadas yang mewajibkan mandi. Jadi kedua-dua ni kita pun guna air. Contoh kita basuh muka untuk angkat hadas kecil. Kita pun basuh muka. Jadi lepas basuh muka tu titisan-titisan air yang jatuh tu itu musta'mal. Itu apa dia? Musta'mal. Begitu juga tangan. Kita basuh tangan, lepas basuh tangan kali pertama. Kali pertama saja. Kali kedua, basuhan ketiga tak jadi musta'mal kerana tu basuhan sunat. Bukan basuhan untuk angkat hadas. Jadi basuhan sunat tidak dikira sebagai musta'mal atas pandangan mu'tamad. Basuhan pertama yang sah sahaja dikira musta'mal kalau jatuh air. Sebab itu yang mengangkat hadas. Basuhan kali pertama sahaja. Samalah mandi pun. Mandi basuhan pertama yang kena badan tu, itu yang musta'mal. Kali kedua, kali ketiga bukan musta'mal dah. Itu musta'mal. Tanah pun sama juga. Tanah pun boleh jadi musta'mal kalau kita tayamum tu. Jadi kalau kita tayamum, tanah tu kita ambil, lepas tu kita sapu muka. Lepas tu jatuh bekas-bekas tu. Bekas-bekas jatuh tu itu musta'mal. Tanah yang musta'mal. Bukan dekat bawah tu. Gugurnya tanah setelah kita tepek kat muka tanah tu, debu tanah tu, itu musta'mal. Air ataupun tanah yang digunakan untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Itu musta'mal. Jadi musta'mal status dia ialah suci tapi tidak menyucikan. Atau yang sudah terpakai pada memandikan mayat. Ni mandi mayat pula. Mandi mayat wajib. Jadi dia macam mandi wajib lah. Jadi kita pun jiruh air ke mayat tu. Contoh kalau kita takung air tu, jadi air yang takung selepas kita jiruh mayat tu musta'mal lah. Mana air yang kita takung tu kalau kita nak guna untuk wuduk balik tak boleh sebab air musta'mal. Nak gunakan untuk mandi wajib balik pun tak boleh sebab musta'mal. Jadi air tersebut musta'mal. Kalau musta'mal tak boleh guna sebab air tersebut telah digunakan untuk memandikan jenazah. Atau air yang sudah terpakai pada air sembahyang Hanafi yang tiada berniat ia Hanafi pada ketika mengambil air sembahyang. Okey. Sekarang ni seseorang ni mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi, niat ni tak wajib. Dalam wuduk tak wajib niat. Jadi maknanya kalau dia tak niat pun sah hukum dia wuduk. Beza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib berwuduk, wajib berniat ketika wuduk. Waktu basuh muka tu wajib kita niat. Contoh niat sahaja aku berwuduk, fardu wuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi kita pun basuh muka. Jatuh air hasil pada basuh muka kali pertama tu musta'mal lah. Kalau kita tidak niat, dalam keadaan kita mazhab Syafi'i tidak jadi musta'mal kerana tidak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia kata dia i'tiqad, dia i'tiraf, dia mazhab dia tidak wajib niat dan dia pun tak niat. Andai kata kalau kita takungkan air, dia pun berwudu tanpa niat, basuh muka pun tak ada niat apa sampai basuh kaki. Maka air yang jatuh tersebut musta'mal ataupun tidak, hukumnya musta'mal juga. Sebab apa? Sebab dia ikut wudu mazhab Hanafi. Tapi kalau ikut wudu mazhab Syafi'i, kalau dia tak niat, basuh muka pun tak jadi apa. Wuduk pun tidak sah, air pun tidak musta'mal. Beza kalau yang ambil tu ialah orang yang bermadhab Hanafi. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
Sudah. Atau terpakai pada air sembahyang kanak-kanak, dan jika kanak-kanak itu tiada mumayyiz sekalipun. Jadi sekarang ni kanak-kanak ada dua pesen. Ada mumayyiz, ada tidak mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya, kalau senang cerita, cerdik lah. Cerdik macam mana? Syarat dia pertama kena 7 tahun. Yang keduanya dia reti berak sendiri, reti kecil berak sendiri, makan sendiri, boleh tahu mana mudarat, mana manfaat. Tu mumayyiz lah tu. Kalau tak mumayyiz ni, maksudnya yang selain daripada tadi, bawah 7 tahun, ataupun 7 tahun tapi tak reti lagi nak makan sendiri, contohnya, tu tidak mumayyiz. Kemudian dari sudut ibadat pula, budak-budak yang tidak mumayyiz ni tidak sah ibadat dia. Jadi kalau dia semayang pun tak sah. Tapi kalau kanak-kanak tersebut sudah mumayyiz, maka ibadat dia sah. Ibadat dia sah. Dia buat maksiat tak ada dosa. Tu. Kalau dia buat pahala, dia buat pahala. Dia buat ibadat dapat pahala. Dia buat dosa tak dapat dosa. Dia buat maksiat tak dapat dosa. Lepas tu sekarang ni, budak-budak ni ambil air semayang. Contoh kita ambil budak mumayyiz dulu. Budak mumayyiz ambil air semayang. Contoh nak pergi semayang isyak. Dia pun ambil air semayang, kita tadah bawah tu. Nak jimat air kononnya. Maka dia pun basuh muka, basuh tangan, jatuhlah air kat tadahan kita tu. Jadi bolehlah kita pakai balik untuk wuduk kita. Hukum dia tak boleh. Sebab apa? Sebab sudah jadi mustamal. Walaupun dia tak wajib semayang pun, walaupun wuduk dia tadi bukan wajib pun, sebab tak wajib semayang. Tapi disebabkan niat tu memang untuk wuduk, maka walaupun daripada kanak-kanak mumayyiz juga juga dipanggil mustamal. Tu kanak-kanak mumayyiz. Kanak-kanak yang bukan mumayyiz pula lagu mana? Kanak-kanak yang bukan mumayyiz pula digambarkan oleh para ulama kalau seseorang itu nak tawaf, kanak-kanak tu. Kanak-kanak yang bukan mumayyiz contohnya nak tawaf. Sebab ikut pak dia. Ikut pak dia pergi Mekah buat umrah contohnya. Maka pak dia pun tolong ambil air semayang kat dia. Tolong basuh muka dia, tolong basuh tangan dia, sapu kepala, basuh kaki. Tu. Maka jatuhlah air tu. Jadi jatuh air tu mustamal tak? Mustamal juga. Walaupun daripada kanak-kanak yang bukan mumayyiz sekalipun. Sedangkan kanak-kanak yang bukan mumayyiz, kita maklum kata ibadat dia tidak sah. Mana wuduk dia pun kalau ikut kan tak sah lah, buat apanya, bukannya wajib ibadat. Bahkan kalau dia buat ibadat pun tidak sah lagi. Tapi kalau disebabkan wuduk itu disebabkan benda tersebut diambil tujuan dia untuk ambil wuduk, maka daripada kanak-kanak yang bukan mumayyiz pun tetap hukum dia mustamal kalau jatuh air itu. Gugur daripada anggota basuhan pertama. Tetap dia panggil mustamal. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka sekalian air mustamal itu tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis dengan air mustamal. Jadi bila air mustamal tak boleh guna untuk wuduk, tak sah sebab dia bukan air yang mutlak. Air yang suci menyucikan. Dia bukan lagi air yang suci menyucikan. Dia bukan lagi air yang mutlak. Jadi tak sah lah. Mengangkat hadas kecil tak sah. Mengangkat hadas besar tidak sah. Jadi kena tahu ni, sebab membabitkan sah tidak sah. Mungkin sekarang tak ada masalah apa. Mungkin saat lagi kita akan datang, ni macam mana hukum dia? Mustamal ke tidak? Itu mustamal ataupun tidak. Ada lagi orang tak tahu berkaitan dengan najis itu najis ke tak. Contohnya bayi ataupun budak kecil lah, kita dukung, dia pun muntah kat baju kita. Bila muntah baju kita, kita nak pergi semayang. Kita pun letaklah anak kita tu, kita pun lak saja. Lak saja muntah yang dia wet dekat baju kita tu, dekat bahu tu. Kita pun pergi semayang dalam keadaan ada najis dekat pakaian. Hukumnya tak sah semayang. Sebab apa? Sebab pakaian najis. Kena muntah anak tadi. Maka tidak sah semayang dia. Dia tak tahu hak tu najis.
Ni ada juga. Tak tahu hak tu najis, dia rasa biasa. Ni dia muntah. Muntah tu mari pada perut. Kalau luak lain, kalau makan-makan, dia tiba-tiba luak balik. Tu tak ada apa, tu tak masuk perut lagi. Hak ni dah masuk perut, tiba-tiba luak muntah gitu. Hak tu najis lah sebab daripada perut. Tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.